Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan juga kepada Dr. Siti Zuraidah. Kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan tentang tajuk gaya berfikir dan juga isu tentang kelegaan pelajar sekolah terhadap pelbagai jenis hiburan dan permainan dalam telefon bimbit yang dilihat semakin membimbangkan. Kami dari kumpulan 2 iaitu saya sendiri, Muhammad Abidin bin Ismail dengan nombor matrik 143161 dan juga Nur Farah Izzati binti Mak Zain nombor matrik 141484. Sebelum tu, marilah saya terlebih dahulu memperkenalkan tentang gaya berfikir. Apa itu gaya berfikir? Gaya berfikir itu merupakan cara yang paling kita gemar ketika kita hendak menggunakan kepintaran dan pengetahuan bagi menyelesaikan sesuatu masalah ataupun melaksanakan sesuatu tugasan. Gaya berfikir ini dia tidak menggambarkan tahap kemahiran berfikir seseorang itu, tetapi ianya menggambarkan bagaimana cara berfikir yang digemari. Terdapat pelbagai gaya berfikir yang berbeza-beza untuk digunakan dalam keadaan ataupun tujuan yang berbeza. Setiap manusia ini mempunyai gaya berfikir yang berubah-ubah mengikut perkembangan usia mereka dan tidak ada gaya yang betul ataupun salah. Terdapat 18 jenis gaya-gaya berfikir, iaitu yang pertama adalah analitikal, emotif, intuitif, hipotetikal, kreatif, konstruktif, historis, kritikal dan juga logikal. Seterusnya nilai, negatif, objektif, pragmatik, positif, proaktif, projektif, sistematik dan juga reaktif. Gaya pemikiran historis. Pemikiran ini membuatkan seseorang mengarah ke belakang bagi melihat masa lampau. Ianya membuatkan minda seseorang itu menoleh ke belakang bagi mengetahui punca dan sebab agar perkara tersebut tidak berulang lagi. Misalnya, peningkatan gelombang ketiga COVID-19 di Malaysia berpunca dari masyarakat yang mengabaikan prosedur operasi standard SOP di tempat umum. Gaya pemikiran logikal. Sebab-sebab munasabah yang memberi panduan dan penerangan kepada kita sama ada suatu perkara itu dapat diterima ataupun tidak. Dalam pemikiran logikal ini mempunyai konsep asas iaitu kebenaran. Ianya dapat membantu kita bagi mengenali dan dapat mengelakkan sebarang kesilapan kerana kita berupaya berfikiran secara berkesan tentang sesuatu perkara. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Farah Izzati binti Mak Zain akan meneruskan pembentangan ini dalam konteks pemikiran kreatif. Baik, pemikiran kreatif merupakan keupayaan bagi melihat sesuatu daripada pelbagai sudut. Apabila menggunakan gaya berfikir kreatif, matlamat berfikir adalah untuk menerbitkan pelbagai persepsi, idea, konsep, cara menyelesaikan sesuatu masalah. Mereka cipta, meleraikan konflik, strategi dan taktik, teori, prosedur kerja, hipotesis, peraturan dan hasil perundingan. Pemikiran jenis ini juga dapat menghasilkan idea yang bernas serta berfikir di luar kotak. Seterusnya ialah pemikiran nilai. Pemikiran nilai ini lebih kepada menjadikan faktor agama ataupun moral sebagai panduan dalam memikirkan atau melakukan sesuatu perkara. Faktor agama merupakan faktor yang lebih menumpukan kepada kepercayaan ataupun pegangan sesuatu perkara. Manakala faktor moral merupakan sesuatu faktor yang lebih memberi tumpuan kepada menilai sesuatu perkara yang baik ataupun buruk berdasarkan faktor kemanusiaan. Pemikiran yang seterusnya ialah pemikiran negatif. Pemikiran ini lebih memberi tumpuan terhadap sesebuah risiko, keburukan, bahaya, kerugian, kecacatan dan masalah sesuatu perkara. Pemikiran ini mampu mengawal, meramal dan menyediakan plan kecemasan atau keselamatan serta dapat meramalkan masalah yang bakal berlaku. Ianya juga merupakan sejenis pemikiran vertikal yang mempunyai penilaian baik, buruk dan juga salah.
Kekuatan pemikiran ini ialah ianya dapat mengelakkan kesilapan daripada berlaku. Manakala kelemahan pemikiran ini ialah ianya dapat membunuh idea ataupun kreativiti, sikap terlalu berhati-hati dan mungkin juga peluang yang hadir mungkin akan terlepas. Isu yang kumpulan kami dapat ialah kelekaan pelajar sekolah terhadap pelbagai jenis hiburan dan permainan dalam telefon bimbit semakin membimbangkan. Dengan menggunakan gaya berfikir yang sesuai, bincangkan masalah ini dan cadangkan 5 langkah berserta contoh yang boleh diambil oleh ibu bapa bagi mengalihkan kelekaan terhadap telefon bimbit ini kepada aktiviti yang lebih bermanfaat. Pengenalan isu dalam menghadapi globalisasi pada hari ini, iaitu dunia tanpa sepadan yang menjadikan semuanya di hujung jari, menyebabkan penggunaan telefon pintar semakin meluas. Tidak terlepas juga dalam kalangan pelajar sekolah yang mempunyai telefon bimbit masing-masing hasil pembelian mereka sendiri atau hadiah daripada ibu bapa mereka. Namun begitu, kemunculan pelbagai jenis hiburan dan permainan menjadikan mereka leka tanpa sedar bermain berjam-jam permainan video sehingga lupa akan tanggungjawab untuk belajar. Oleh hal yang demikian, ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan pelajar di rumah perlulah mengalihkan perhatian anak mereka daripada telefon bimbit dengan perkara yang lebih bermanfaat. Baiklah, sekarang kita akan pergi ke analisis faktor, jana idea, menilai idea. Pada analisis faktor, kami menggunakan pemikiran historis, iaitu menoleh ke belakang untuk mencari punca dan sebab mengapa ianya berlaku. Faktor yang pertama ialah kemunculan pelbagai jenis lambakan, permainan dan hiburan ekstrim yang lebih mencabar. Sebagai contoh, pelajar sekolah ini mereka gemar untuk bermain permainan dalam talian seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, Free Fire dan sebagainya. Bagi menjana idea iaitu langkah yang akan diambil. Langkah yang pertama ialah ibu bapa boleh memberi cabaran yang lebih realistik dengan ganjaran kepada anak mereka. Misalnya, jika anak-anak mereka berjaya dengan cemerlang dalam ujian, maka ibu bapa ini akan memberikan mereka hadiah yang diingini, tidak seperti ganjaran yang ditawarkan dalam telefon bimbit yang tidak menjaminkan kepuasan realistik. Baiklah, bagi menilai idea yang diberi, kami menggunakan pemikiran logikal. Ganjaran dari ibu bapa merupakan rangsangan yang mencetus kepada peneguhan yang baik kepada anak-anak mereka. Secara logiknya, anak mereka pasti lebih memilih ganjaran yang ditawarkan oleh ibu bapa mereka berbanding bermain permainan dan hiburan di telefon bimbit yang tidak mendatangkan kepuasan sesungguhnya kepada diri mereka. Baiklah, kita beralih kepada analisis faktor yang kedua, iaitu pengaruh dan cabaran dari rakan sebaya yang sering mengajak untuk bersaing dalam permainan online. Seperti yang kita tahu, pengaruh rakan sebaya ini sangatlah kuat sehingga rakan-rakan boleh terjebak dalam permainan video ini. Seterusnya, bagi langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencegahnya daripada berlaku, ibu bapa boleh mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah bersama ibu bapa pelajar yang lain. Sebagai contoh, ibu bapa boleh mengusulkan tentang kelekaan pelajar bermain permainan dan hiburan di telefon bimbit ketika berada di rumah dalam mesyuarat PIBG di sekolah supaya semua ibu bapa pelajar dapat peka akan perkara tersebut dan menghalang anak-anak mereka dari mempengaruhi rakan-rakan yang lain. Baiklah, bagi menilai idea tersebut, pemikiran logikal yang digunakan adalah secara logiknya apabila semua ibu bapa memainkan peranan bagi memastikan anak-anak mereka mengurangkan penggunaan telefon bimbit di rumah dan melarang anak mereka mengajak rakan-rakan untuk bermain, sudah tentu pengaruh dan rakan sebaya ini dapat dielakkan. Seterusnya adalah analisis faktor yang menggunakan pemikiran historis, iaitu melihat kepada masa lalu.
Tumpuan ibu bapa lebih kepada mencari sumber pendapatan. Hal ini menyebabkan ibu bapa memberi telefon bimbit bagi menguruskan anak-anak pada usia yang belum matang. Langkah daripada faktor yang berlaku ini menggunakan pemikiran kreatif seperti yang diterangkan tadi, iaitu kita perlulah mengalih minat anak-anak ni terhadap gadget. Bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Maka ibu bapa perlu bijak dan kreatif dalam mengawal keadaan tersebut dengan cara mengajak anak-anak menonton filem atau cerita yang bermanfaat, di samping memberi penerangan akan cara menggunakan gadget dengan betul supaya tidak terjebak dengan perkara yang negatif. Seterusnya adalah menilai idea menggunakan pemikiran nilai. Faktor nilai diambil kira dalam konteks ini, iaitu faktor agama dalam membuat keputusan. Fokus pengawalan dan penerangan tentang penggunaan gadget sangat penting supaya gejala negatif seperti pornografi yang bertentangan dengan agama Islam dan juga nilai moral dapat dielakkan. Analisis faktor yang seterusnya juga masih menggunakan pemikiran historis, iaitu tekanan dan bebanan hidup menyebabkan ibu bapa tidak mempunyai masa dengan anak-anak. Ibu bapa lebih banyak di luar untuk mencari nafkah kepada anak-anak tersebut, menyebabkan kurangnya pengawalan penggunaan telefon bimbit terhadap anak-anak. Maka langkah yang boleh kita lakukan daripada faktor ini menggunakan pemikiran kreatif, iaitu menghadkan dan menetapkan had penggunaan masa bermain telefon hanya selama 3 jam sehari. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mempelbagaikan aktiviti bersama dengan anak supaya masa tidak digunakan sepenuhnya dengan bermain telefon. Sebagai contoh, waktu petang merupakan waktu riadah bersama dengan ibu bapa. Selepas ibu bapa mungkin pulang daripada kerja, mungkin ibu bapa boleh melakukan aktiviti riadah ini bersama dengan anak-anak, dan pada waktu malam bersama juga dengan mereka untuk menyiapkan tugasan sekolah. Hal ini supaya fokus ataupun kelegaan anak terhadap telefon bimbit dapat dikurangkan. Penilaian idea tersebut menggunakan pemikiran negatif. Ibu bapa perlulah memikirkan risiko jangka pendek dan jangka panjang jika perkara ini tidak diuruskan daripada awal. Kesibukan ibu bapa sepatutnya tidak boleh dijadikan sebagai satu alasan untuk melepaskan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Maka langkah untuk mengawal penggunaan telefon bimbit yang semakin berleluasa ini ialah dengan menghadkan masa penggunaan gadget supaya masalah jangka pendek seperti tugasan sekolah tidak selesai, dan jangka panjang contohnya anak-anak menjadi degil dan masa lebih diluangkan pada gadget berbanding dengan ahli keluarga. Analisis faktor yang seterusnya ialah masih menggunakan pemikiran historis, iaitu melihat kembali kepada masa lalu, iaitu kita melihat kepada tekanan anak-anak daripada faktor persekitaran seperti masalah dengan rakan sebaya, pihak guru dan sebagainya, menyebabkan mereka lebih cenderung untuk bermain dengan gadget dan kurang bersosial dengan masyarakat di sekitar. Jadi langkah untuk kita mengatasi perkara ini ialah masih menggunakan pemikiran kreatif, iaitu kita sebagai ibu bapa, pemantauan sangat penting, iaitu kita tidak mengecas phone anak-anak sehingga penuh. Hal ini supaya anak-anak dapat mengurangkan masa bermain telefon dan dapat mengalihkan perhatian selepas bateri telefon tersebut habis. Sebagai contoh, semasa anak-anak sedang bermain telefon dan tiba-tiba telefonnya tu mati disebabkan baterinya telah habis. Jadi ibu bapa boleh meminta anak tersebut menyiapkan kerja sekolah dengan bimbingan ibu bapa. Di samping itu, hubungan mereka dengan ibu bapa akan menjadi lebih baik lah, insyaAllah. Belajar sambil bimbingan ibu bapa, dan semasa itu juga telefon sedang di-charge. Macam tu. Bagi menilai idea tersebut, kita menggunakan pemikiran logika. Secara logiknya, mengecas telefon dengan baterinya sebanyak 15%
hanya sekadar 15%, hanya akan menyebabkan anak-anak tersebut menggunakan selama beberapa jam. Perkara ini mampu mengalihkan perhatian mereka untuk melakukan pekerjaan lain sepanjang telefon itu sedang dicaj. Kesimpulannya, kaedah yang terbaik daripada 5 langkah yang diutarakan di mana pemikiran historis, kreatif dan nilai diambil kira dalam mengeluarkan hujah ini. Langkah tersebut ialah mengalihkan minat anak-anak tersebut terhadap gadget bukan suatu perkara yang mudah. Maka, ibu bapa perlu kreatif dalam mengawal keadaan tersebut dengan mengajak anak mereka untuk melakukan aktiviti bersama dengan telefon tersebut. Sebagai contoh, melihat filem ataupun cerita yang bermanfaat. Hal ini supaya ibu bapa masih lagi boleh memberi bimbingan kepada mereka agar perkara yang tidak sepatutnya tidak akan berlaku. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum dan terima kasih.